Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu pada petang ini. Um, saya ingin mengemukakan suatu pandangan berkenaan dengan keperluan bagi sesebuah syarikat sama ada untuk mengupah seorang pekerja atau yang kita panggil accounts clerk bagi menyediakan simpan kira ataupun bookkeeping, atau mengupah pihak luar ataupun pihak ketiga, dalam istilahnya yang kita panggil outsourcing, bagi mengemas kini secara bulanan akaun syarikat. Dan cara yang ketiga ialah mengupah seorang yang kita panggil sebagai accountant yang mempunyai kelulusan latar belakang dalam bidang perakaunan yang saya kira mampu untuk memberikan nasihat ataupun pandangan kepada pihak pengurusan, khususnya dalam membuat keputusan-keputusan penting perniagaan, contohnya dalam menganalisa ataupun menilai prestasi syarikat ataupun kedudukan kewangan syarikat, untuk membuat keputusan sama ada perlu membuat pinjaman misalnya untuk expansion bisnes, pengembangan syarikat, ataupun syarikat berhasrat untuk melabur dalam sesuatu perniagaan dan perlu membuat penilaian berkenaan dengan viability ataupun feasibility study berkenaan dengan sesuatu potential ataupun prospek perniagaan tersebut. Maka dalam keadaan situasi demikian, pihak syarikat boleh sama ada memiliki atau mempunyai seorang accountant yang betul-betul berkeupayaan dalam menasihati pihak pengurusan, khususnya lembaga pengarah, membuat keputusan-keputusan penting seperti itu, atau boleh meng-hire, maksudnya mengupahlah, mengambil penasihat ataupun konsultan perunding luar bagi membantu pihak pengurusan dalam mengumpulkan pandangan-pandangan yang berkaitan, yang relevan, supaya keputusan yang akan dibuat oleh pihak pengurusan nanti adalah satu keputusan yang kita boleh katakan tepat ataupun munasabah. Jadi dalam membuat keputusan menentukan sama ada perlu syarikat ini untuk mengupah sesebuah firma ataupun freelancer, part timer, syarikat perlu melihat kepada bajet. Maksud saya, kalaulah peringkat masih berada pada peringkat startup untuk tempoh setahun, 2 tahun ataupun 3 tahun, syarikat itu baru beroperasi, mungkin sumber perlu difokuskan kepada marketing ataupun sale bagi memperolehi keuntungan ataupun jualan. Maka adalah lebih elok untuk sebuah syarikat itu memfokuskan segala sumber ataupun dana ataupun tunai yang ada, modal yang ada, untuk tujuan meningkatkan jualan. Bagi mereka yang penting pada fasa tersebutlah untuk survival syarikat itu untuk tempoh mungkin setahun, 2 tahun, dan masuk tahun ketiga lah barulah pihak pengurusan syarikat memikirkan untuk mengemaskan pengurusan, khusus dalam bidang dalam aspek keuangan, perakaunan, supaya
untuk fasa yang berikut seterusnya, dan fasa yang kita panggil sebagai skill up ini, pihak pengurusan mampu ataupun mempunyai keupayaan keuangan bagi mempunyai ataupun mengambil pekerja yang mempunyai kebolehan ataupun keupayaan yang sesuai dengan fasa perniagaan mereka seterusnya, iaitu peringkat skill up atau peringkat pengembangan. Kerana pada peringkat tersebut bukan sahaja pihak pengurusan perlu memberi perhatian ataupun tumpuan kepada marketing ataupun sales saja, tetapi pihak pengurusan perlu juga mengemaskinikan pengurusan ataupun pentadbiran perniagaan mereka, supaya apabila ada peluang nanti di peringkat fasa seterusnya, iaitu skill up, untuk tempoh 4 hingga 7 tahun ataupun 10 tahun berikutnya, logistik ataupun facility, kemudahan, maksud saya keperluan necessity, keperluan bagi proses pengembangan itu tidak akan terbantut disebabkan tidak mempunyai logistik tadi. Sebagai contoh, saya bagi senario di mana syarikat mendapat peluang untuk mendapatkan dana tambahan daripada grant kerajaan yang disediakan oleh kerajaan, ataupun syarikat mendapat peluang untuk menceburi melabur dalam satu bisnes yang memerlukan modal yang agak besar, yang mana syarikat perlu membuat tambahan modal ataupun suntikan modal pusingan dalam bentuk pinjaman ataupun lain-lain kemudahan, grant dan sebagainya. Maka pada masa itu, antara dokumen yang perlu dikemukakan kepada pihak bakal pembiaya tadi ialah akaun. Apabila kita bercakap pasal akaun, ialah akaun yang disahkan, verified by, prepared by parti atau pihak yang berkelayakan.